Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah kali ini dalam sejarah bangsa kita. Objek pertama yang dicari dalam pencarian genealogi Sulu ialah pengetahuan tentang peristiwa sejarah penting Sulu yang mendahului penemuan dan penaklukan Sepanyol ke atas Kepulauan Filipina, hubungan yang mungkin ada pada peristiwa itu dengan sejarah pulau-pulau lain yang lebih awal. Dan cahaya yang mungkin mereka lemparkan kepada subjek imigrasi Malaya prasejarah ke Nusantara, silsilah Mindanao menunjukkan bahawa peristiwa yang cukup penting telah berlaku di Nusantara, terutamanya di selatan, jauh sebelum Portugis atau Sepanyol sampai ke Malaysia. Beberapa puak, seperti Samal, kami diberitahu, telah berhijrah dari Malaysia Barat ke Kepulauan Sulu dan Mindanao, dan tanda-tanda tidak mahu mungkin puak lain yang kini mendiami Kepulauan Filipina datang dari tempat yang sama. Selanjutnya, maklumat dikehendaki berkaitan dengan Mohamedanisasi Sulu dan kemungkinan perkaitan yang mungkin dimiliki oleh gerakan sedemikian dengan pengenalan Islam ke Sumatera dan Melaka. Penyelidikan yang dijalankan sedemikian mendapat ganjaran yang baik. Sejarah Sulu telah dikesan seawal zaman awal penempatan tetuannya dan organisasi negara itu diikuti kembali kepada masyarakat primitif di mana negara Sulu telah berkembang. Rekod-rekod ekspedisi awal Malaya dan komunikasi antara Sulu dan Mindanao telah dikesan kepada mubalik terawal yang sampai ke kepulauan ini melalui Melaka dan melaluinya Kesultanan Mindanao dan Sulu disusun mengikut rancangan yang serupa dengan Melaka dan Palembang. Kisah yang lebih lengkap tentang sejarah hidup dan kerja mubalik ini akan diberikan dalam kisah dalam siri ini. Kami di sini hanya memberikan naratif tentang peristiwa-peristiwa yang mereka sertai dan peranan yang mereka mainkan dalam menjadikan sejarah Sulu menjadi sempurna. Banyak kesukaran yang dihadapi dalam usaha mendapatkan salinan sahih Salasilah Sulu. Beberapa perjalanan sejauh 20 hingga 40 batu telah dibuat dengan kapal layar kecil Moro untuk melawat datu yang dikatakan mempunyai salinan dokumen ini. Pihak berkuasa Sulu yang mempunyai manuskrip atau salinannya menafikan fakta ini. Dari semasa ke semasa, tetapi selepas 2 tahun setengah usaha gigih dan siasatan, manuskrip asal itu diperoleh daripada Perdana Menteri Sultan Sulu, yang keyakinannya adalah diperolehi dengan tempoh perkenalan yang lama dan komunikasi yang kerap. Tidak lama selepas itu, Annals of Sulu diluntar, diperolehi daripada Sultan dan beberapa fakta penting dipelajari dan digunakan dalam menjalankan kerja ini. Usaha gigih telah dibuat untuk mengumpul semua tradisi dan dokumen Sulu yang menarik dan kebanyakan orang Sulus yang berpengetahuan terbaik telah ditemu bual. Daripada jumlah ini penulis berasa di bawah kewajipan khusus untuk menyebut Syekh Mustafa bin Ahmad, bekas Perdana Menteri kepada Sultan Harun, Haji Butu, Perdana Menteri Sultan Sulu sekarang, Datuk Pangeran, dan Haji Muhammad Taib, salah seorang penasihat utama Sultan sekarang. Selepas objek pertama yang dicari telah diperolehi, ternyata minat umum terhadap Sulu dan Mindanao telah berkembang dengan pesat. Oleh itu, nampaknya dinasihatkan untuk melengkapkan sejarah Sulu sehingga tarikh pemindahan Sepanyol, kerana belum ada karya sedemikian yang diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Adalah menjadi minat khusus kepada rakyat Amerika yang tinggal di Mindanao dan Sulu, dan kepentingan umum bagi rakyat Amerika dan orang lain di tempat lain untuk mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang orang Moro secara umum dan untuk memperoleh sedikit gambaran tentang sejarah Islam di Kepulauan Filipina. Ini sejarah Sulu membolehkan pembaca dengan cara yang paling jelas dan realistik
Sejarah itu ditulis tanpa prejudis atau berat sebelah, dan peristiwa berkaitan kerana ia muncul berdasarkan fakta dan oleh seseorang yang mampu melihat sesuatu dari sudut pandangan orang Sulu dan juga orang Sepanyol. Tiada apa yang mendedahkan watak sebenar sesebuah negara, keupayaan, kecenderungan, dan sumbernya lebih baik daripada sejarahnya. Tidak ada masa apabila pengetahuan intim umum sebegitu lebih menarik dan lebih diperlukan daripada semasa tempoh penjanaan semula mereka, dan tidak ada masa apabila sejarah Sulus akan menjadi lebih menarik daripada sekarang. Selain sumber Moro di atas yang dirujuk, beberapa pengarang dalam bahasa Sepanyol dan Inggeris telah dirujuk dan dipetik dengan kredit yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, keterhutangan istimewa mesti dinyatakan kepada Col Miguel S. Espina, pengarang Apuntes sobre Jolo, yang kayanya yang mengagumkan. Telah menjadi pihak berkuasa utama kami untuk kebanyakan peristiwa yang berlaku selepas pencerobohan Sepanyol ke atas Sulu pada tahun 1578. Espina melihat banyak perkara. Perkhidmatan di Sulu sangat akrab dengan pentadbiran Sepanyol hal ehwal Sulu, dan kebanyakan maklumat beliau diperolehi daripada dokumen rasmi dan sumber lain yang sama ketulinannya. Kebanyakan peristiwa yang berkaitan dengan tempoh lewat pendudukan Sepanyol di Sulu telah disahkan oleh penyiasatan peribadi, dan pandangan Sulu tentang setiap perkara yang penting telah dikaji dan difahami. Bab tentang geografi Nusantara dibentangkan terlebih dahulu untuk memberi gambaran umum tentang hubungan geografi Nusantara Sulu, lokasi pelbagai pulau dan penempatannya, dan sumber komersialnya. Perhatian khusus telah diberikan kepada ejaan nama yang tepat dan lokasi, penempatan dan pulau-pulau kecil yang betul. Keperitan luar biasa telah diambil untuk mendapatkan peta kepulauan dan Pulau Sulu yang memuaskan dan lakaran Bandar Jolo. Ini akan membantu pembaca dan menambah minat pada bab seterusnya. Dalam lampiran akan dilihat cetakan semula pelbagai dokumen, laporan, petikan dan surat yang mempunyai kaitan langsung dan signifikan mengenai sejarah Sulu dan Mindanao. Mereka disusun mengikut urutan kronologi dan bertujuan untuk melengkapkan rekod dan huraian peristiwa penting dalam sejarah Moro, supaya dapat menerangkan keadaan sebenar kehidupan di kalangan orang Moro, motif politik kuasa yang berkepentingan, dan keadaan sebenar hal ehwal di Mindanao pada masa pemindahan Sepanyol. Sumber dari mana setiap artikel diperolehi diberikan berkaitan dengannya. Sebilangan besar petikan atau bab telah diambil daripada Kepulauan Filipina oleh Blair dan Robertson, yang mana kewajipan khas dengan ini dinyatakan. Banyak dokumen rasmi yang diberikan tidak boleh dimasukkan dengan mudah dalam teks sejarah yang betul, dan di sini diterbitkan, mungkin untuk kali pertama. Ia termasuk protokol, kapitulasi, surat rasmi, dekri, dan surat menyurat berkaitan dengan Sulu yang diperoleh daripada bahagian Arkib Kepulauan Filipina. Naskah asal boleh dilihat di Sepanyol dalam Arkib Hindia. Beberapa kebebasan telah diambil dalam membetulkan ejaan nama geografi dan nama khas lain untuk menjadikan sejarah seragam dalam ortografinya dan untuk mengelakkan kekeliruan dan salah kaitan peristiwa, orang dan tempat. Sistem ortografi yang sama telah digunakan di sini seperti yang digunakan dan diterangkan dalam kisah selanjutnya, penerbitan tinjauan etnologi, tanda-tanda diakritik untuk menunjukkan bunyi vokal yang panjang, walau bagaimanapun, sangat jarang digunakan. Hamzat Arab yang terdapat dalam perkataan Moro telah diungkapkan oleh apostrof, manakala apostrof terbalik telah digunakan untuk mewakili bunyi atau aksara Arab Ain, huruf ke-18 abjad Arab. Anotasi yang terdapat dalam dokumen asal biasanya ditunjukkan dengan huruf, manakala anotasi yang dibuat oleh pengarang dilambangkan dengan angka.